Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay geng, buat masa sekarang ni kalau ikutkan plan lah, saya ada banyak juga plan untuk keluar, kita pergi terjah farm ke, buat aktiviti di luar ke kan. Tapi buat masa sekarang ni saya tak berkesempayan. Kenapa? Pasalnya yalah sekarang ni kes COVID dah mula untuk naik balik dan ada pelajar kat college ni pun yang dijangkiti COVID. Macam biasalah bila satu-satu tempat tu kena, so kena kuarantin lah. Jadi saya agak lama juga tak boleh keluar daripada kawasan college. 2 minggu tak silap. So kita kena kuarantin dulu kat rumah dekat college ni. Jadinya kita akan buat konten perkongsian dulu lah buat masa ni. Dan untuk video pada kali ni, apa yang akan saya kongsikan adalah mengenai bubble nest. Jadi korang tahu tak apa itu bubble nest? Jadi kalau ada orang yang baru saja belajar ikan laga, yang cuba-cuba untuk belajar bela ikan laga, mungkin korang akan perasan lah ada buih-buih dekat air ikan korang tu. Jadi itulah yang dinamakan sebagai bubble nest. Jadi bubble nest ni kadang-kadang kan kalau orang yang first time bela ikan, dia akan tengok bubble nest tu dia macam, "Uish, kenapa tiba-tiba ada telur ni?" Bukan, itu bukan telur, tapi itu adalah buih yang dihasilkan oleh ikan laga untuk menjadi sarang. Jadinya macam mana berlakunya bubble nest ni guys? Jadi bubble nest ni dibuat sendiri oleh kita punya ikan. Dia adalah gelembung-gelembung udara, iaitu kita panggil sebagai bubble lah, buih. Dan dikumpulkan lah dekat-dekat. Jadi macam mana bubble nest ni terhasil? Kalau korang nak tahu, ikan laga kita ni dia adalah ikan yang special lah dari segi pernafasan. Sebab apa? Sebab dekat bahagian kepala dia atas tu ada satu ruang kosong tau. Ada satu ruang kosong di mana itu adalah ruang angin. Itu kita panggil sebagai labirin lah. Jadi ikan laga ni dia ada labirin. Kalau korang perasan, dia selalu naik atas, ambil angin, turun bawah. Lepas tu dia naik atas balik, ambil angin, turun bawah. Jadi ikan laga ni dia tak macam ikan hiasan yang lain. Ikan hiasan lain kan perlu oksigen pump dan sebagainya kan. Jadi tak, dia buat sendiri. Dia ambil oksigen dekat atas, masukkan, turun. Bila oksigen nak habis, dia naik atas. Jadi dia bergantung sendiri untuk mendapatkan oksigen. Lepas tu ikan laga ni kira special lah. Jadi dari situlah terhasilnya labirin. Dari situlah terhasilnya bubble nest. Tapi tak semestinya dia terus buat sarang. Ada beberapa aspek yang menyebabkan sarang itu terhasil. Seterusnya mengenai dengan bubble nest ni, mungkin akan ada antara anda yang tertanya-tanya, "Bang, ikan laga jenis apa je yang hasilkan bubble nest ni? Semua ikan laga hasilkan bubble nest ke?" Jadinya kebanyakan ikan laga yang moden yang kita bela macam super red, half moon, itu semua ada buat buih, ada buat bubble nest. Dan ada setengah ikan laga liar lah kebanyakannya tak menghasilkan buih. Jadinya ikan laga yang kita kategorikan sebagai bubble nester, dia buat buih lah. Contohnya ikan moden. Lepas tu kalau ikan wild tu macam imbelis, dia ikan-ikan yang menghasilkan buih. Sebab bila dia mengawan, dia kahwin, dia akan simpan telur dekat buih, dekat sarang. Tapi ada sesetengah ikan laga, contohnya kita bagi contoh macam betta pugnax, ikan laga yang besar tu kan. Jadi betta pugnax tu dia adalah mouth brooder. Mouth brooder dengan bubble nester adalah berbeza. Bubble nester macam yang saya sebutkan tadi, ikan moden lah. Dia dah buat sarang. Lepas tu telur betina jatuh, si jantan akan kutip dan letak dekat sarang. Itu yang biasalah yang moden tu. Okay? Dia ambil bawah, letak kat sarang. Tapi mouth brooder macam betta pugnax ni, bila telur dah keluar, jadi dia akan simpan dalam mulut si jantan. Jadi itu kita panggil sebagai mouth brooder. Jadi mouth brooder ni dia tak memerlukan sarang, so dia tak membuatlah bubble nest. Terusnya mungkin ada yang tertanya-tanya juga, "Abang, ikan laga betina dia tak buat buih ke bang?"
Jadi sebenarnya ikan laga betina pun buat buih juga. Cuma ada perbezaan lah di antara ikan laga jantan dan ikan laga betina punya buih. Jadi ikan laga jantan punya buih ni adalah lebih ketara, lebih tebal, lebih banyak dan lebih besar-besar ketulan oksigennya jika nak dibandingkan dengan buih ikan laga betina. Jadi buih ikan laga betina ni dia lebih halus-halus, soft-soft je. Jadi sebab ada yang keliru. Ada yang kata betina ada ke buat buih? Mana ada, nak tahu jantan betina, jantan buat buih, betina tak buat buih. Salah tu, sebab betina pun hasilkan buih. Cumanya dia punya kasar tak kasar je. Halus tak halus je dia punya buih. Itulah perbezaan buih jantan, buih betina. Jadi geng, bagus ke ada bubble nest ni? Mungkin adalah orang-orang yang baru beli ikan laga kan. Dia takut bubble nest ni akan jejaskan apa-apa ke? Kang tak ada betina macam mana? Korang jangan risau. Bubble nest ni dia tak menjejaskan apa-apa pun. Dan sebenarnya bubble nest ni sangat-sangat bagus lah. Jadi bila ada bubble nest, bila ada sarang, ada buih, dia dah menunjukkan beberapa perkara lah. Yang pertama sekali, ikan tersebut dah matang. Jadi kebiasaannya ikan yang boleh buat buih adalah ikan laga yang matang. Tapi ada je ikan laga yang halu-halu yang kecil-kecil pun boleh buat buih. Jadinya ini sebagai pengukur lah kita nak tahu ikan tu dah matang ke belum. Kebiasaannya bila dah boleh buat buih, bolehlah kahwin. Sebab dia dah boleh buat sarang kan. Jadi itulah logiknya. Jadi bila dah semakin matang, dia lebih mudah dan lebih orang kata cenderung untuk buat buih. Sebab ikan laga jantan ni dia akan lagi galak buat buih bila ada betina lah. Jadi dia lagi hormon dia tu lah, lagi dia rasa nak buat buih, nak buat sarang, nak mengawan, macam tu. Jadi selain daripada saya sebutkan yang pertama tadi, matang ataupun tidak, jadi aspek yang kedua adalah air yang cantik. Jadi kebiasaannya bila air sesuai dengan ikan dari segi pH, lepas tu air pun bersih, jadi buih akan terhasil lah, ikan akan buat buih. Sebabnya dia rasakan tempat itu selesa dan sesuai untuk dia breeding. Jadi bila air cantik, dia pun buatlah sarang. Dia pun orang kata selesa. Kalau dia tak selesa, air kotor, pH lari, jadi dia pun tak ada rasa nak mengawan, tak ada rasa nak buat buih. Jadi korang sepatutnya gembira kalau korang tengok dalam bekas ikan korang tu banyak buih. Kalau tak ada buih tu, something wrong guys dengan air kita. Okay geng, jadinya macam mana kita nak bagi ikan kita buat buih? Mungkin ramai juga yang tertanya-tanya kan. Ikan saya tak ada buat buih pun bang. Saya rasa air saya dah okey dah. Saya beli air mineral lah apalah kan. Jadinya ada beberapa aspek lah untuk buih ni macam yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, kalau ikan tu matang, memang dia boleh buat buih. Jangan risau. Lepas tu yang kedua adalah dari segi penjagaan air lah. Jadinya yang pertama sekali, paling penting adalah pH. pH ni sama ada dia beralkali ataupun berasid, itulah yang penting. Sebab pH ni akan menentukan ikan kita selesa ataupun tidak. Itu yang pertama lah. Yang kedua dari segi kualiti air. Jadi dekat pasaran pun dah ada macam-macam lah kan. Pati ketapang untuk cantikkan pH. Lepas tu tonik-tonik ikan laga pun dah ada dijual. Jadi itu semua boleh meningkatkan kecenderungan ikan untuk buat buih. Lepas tu satu lagi, kalau nak breeding tu kan, ada juga ubat-ubat untuk breeding macam Intimate dan sebagainya. Itu pun dia mengaktifkan hormon-hormon untuk mengawan, hormon untuk jantan. Jadi dia lebih cenderung, dia lebih suka untuk nak buat sarang. Jadi sebenarnya dekat pasaran ada banyak geng, korang boleh carilah. Tapi asasnya jaga kualiti air dan juga pH air ikan kita. Ada ke yang dekat video ni yang tak pernah beli ikan laga? Jadinya mungkin korang tertanya-tanya kan, apa benda lah yang disebutnya daripada tadi, bubble nest, sarang, buih. Jadinya jomlah kita sama-sama tengok ikan yang ada dekat kolej saya ni. Tak banyak sangat, tapi saya tengok galak juga buihnya. Jadi alang-alang tu baguslah saya tunjukkan dekat korang contoh-contohnya. Jadi tanpa berlengah lagi, jom. Okay guys, jadi ni dia ikan-ikan yang ada kat sini. Tak banyak pun, yelah kan kat college. So ikan-ikan yang ada ni lah yang kita akan tunjukkan sampel-sampel buihnya. Korang tengok tu, tiba-tiba flash City Platinum White. Jadinya inilah ikan-ikannya. Ni ikan konten Abang Mahdi Beta Farm. Nice guys. So kita nak tengok buih.
Jadinya kita ada satu betina dan yang lain semua adalah jantan guys. So kita akan tengok satu demi satu. Kita mulakan dengan jantan dululah. Jadinya guys, kalau kau nak tengok buih jantan yang baik, contohnya kita tengok blue rim ni. Ni blue rim ni. Nampak tak pen ni? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Nampak tak? Tak nampak. Biasa tengok pen dia flare. Tu dia flare. Okey, dan crown tail ni. Dua ni ada buih yang mantap lah. So tanpa berlengah lagi, jom kita tengok. Jadi guys, sebelum saya nak tunjukkan, saya nak ajar dekat korang dulu. Kebiasaannya sebelum saya bagi makan, kita naikkan dulu. Sebelum bagi makan saya akan naikkan dulu. Bagi dia flare, hadang ni kita naikkan dulu. Okay, kenapa kita naikkan sebelum bagi makan guys? So kita nak bagi dia buang air lah. Kebiasaannya bila dia flare, dia buang air. Okay, kita angkat dulu So kita letak macam ni dulu. Okay, so mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa angkat tinggi ni bang? Kenapa tak tarik keluar terus? Jadi kalau korang buat macam ni, ikan korang dia takkan flare touch permukaan atas. Dia akan takat-takat sini je, nampak? Dia takkan naik tinggi-tinggi sangat lah. Jadinya sebab tu saya buat macam tu. Jadinya dalam 10 minit, 15 minit, tutup balik, baru bagi makan. Sekarang ni kita teruskan lah untuk kita tengok buihnya geng. So ni dia, kita ada lampu. Okay, saya akan teruskan Jom kita tengok buih. Kita mulakan dengan CTPK ni dulu. City Platinum White ni dulu. Okay, korang tengok buih dia. Ini adalah contoh buih jantan guys. Kalau korang boleh nampak, alamak tajam sangat pula lampunya. Korang boleh tengok, ini contoh buih jantan kalau korang tengok, dia punya lebih bulatan dia lah. Bulatan dia besar-besar, buih-buihnya. Lepas tu tebal dan besar-besar lah. Kira macam tu lah. Dan dia boleh bertimbun-timbun. Korang tengok kat belah sana, bertimbun-timbun kan. Jadi kita tengok blue rim ni pun sama. Korang tengok dia agak besar, tebal dan bertimbun. Bertimbun tu korang tengok kat sini, macam air liu. Nampak? Dia bertimbun macam air liu. Macam COVID test tu. Tahu? Dan ni nampak, dia biasanya buat dekat-dekat dengan benda yang timbul lah. Contohnya macam pokok air ni guys. Dia akan buat dekat bawah pokok air. Nampak? Nampak? Ni daripada bahagian bawah lah, untuk bubble nest. Walaupun ikan ni sizing dia tak adalah mantap lagi untuk breeding, tapi dia dah bersedia. Dia dah boleh buat sarang. Mantap. Jadi ni contoh buih untuk ikan laga jantan. So kita tengok sebelah sini tak seberapa yang ni tak banyak. Tapi korang tengok sendiri memang tebal-tebal lah. Bulatan dia besar-besar. Boleh bezakan, nampak dia agak tebal Bulatan dia tak kecil-kecil, dia agak tebal. Yang kat sini pun tak banyak buih sangat. Tapi ada ada tepi ni. Okay, so kita tengok betina pula. Jadi betina ni baru sehari dalam ni, sehari lebih. Okay, so kita akan tengok lah. Dia pun dah start buat buih dah. Dan inilah contoh buih betina. Buih betina dia tak banyak sangat geng. Lagipun baru sehari kan. Dan dia punya buih tu lebih halus-halus, kecil-kecil je. Sebab ikan laga betina ni dia tak, kerja dia bukan untuk buat sarang. Tapi dia masih menghasilkan buih. Nampak halus-halus Dia masih menghasilkan buih. Sebab apa? Sebab dia pun ambil oksigen dekat atas untuk masukkan oksigen dalam kepala dia, dekat labirin. Jadinya dia sikit-sikit dia akan keluarkan lah buih daripada hasil mulut dia tu masa dia ambil oksigen. Jadi boleh beza kan jantan dengan betina kan, punya buih kan. Jangan cakap betina tak ada buih kan, betina pun ada buih. Jadi sekarang ni dekat college ni saya ada masalah dari segi air lah. Air macam hari tu banyak mati kat sini pasal saya pakai air pipe. Dan air pipe dekat college ni kurang cantik lah. So sekarang ni air semua keluar modal geng. Beli air Air semua beli. Sekarang ni dah ada 5 balang. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi modal pun dah bertambah. Tapi tak apa geng. Demi hobi apa salahnya. So bila dah pakai air beli ni, buih pun lagi cantik sebab air dah terjaga. Air bersih. Lepas tu apa yang saya tambahkan untuk air. Okay, korang bayangkan saya beli air mineral. Lepas tu saya masukkan sedikit garam. Lepas garam saya masukkan tonik saya lah. Okey, tonik saya masukkan yang ni. Saya masukkan Zero D. Jadi Zero D ni dia macam tonik lah untuk ikan. Memang sesuai untuk semua ikan air tawar bukan untuk ikan laga saja. Korang letaklah kat gapi ke, dekat lobster ke, semua boleh. Dia kira cantik lah untuk ikan. Untuk bagi tonik dekat ikan air tawar supaya lebih aktif lah.
Kalau macam beta ni kita boleh nampak dari segi pembuatan buih dia. Jadi korang boleh try, ada dekat description link Shopee untuk 0D. Okey geng, nampaknya sekadar itu saja perkongsian pada video kali ni. Kita borak-borak pasal bubble nest. Jadi mungkinlah ada antara korang yang menonton ni tak tahu apa itu bubble nest, ataupun mungkin ada antara korang tahu tapi ikan korang jarang sangat nak buat buih. Mungkin ada something wrong dengan air dan sebagainya kan. Jadi saya harap korang kenal lah macam mana bubble nest. Korang tahu macam mana nak bezakan bubble nest jantan, bubble nest betina, kenapa ikan buat bubble nest dan sebagainya kan. Jadi saya harap video ni membantulah untuk korang tahu, sebab ini pun kali pertama juga saya sentuh mengenai bubble nest. Walaupun sepanjang saya buat content breeding, saya ada cakap lah sebagai sarang dan sebagainya. Okay geng, don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye. See you next video. Yang tengok video saya sampai habis, saya ada satu pantun untuk korang. Cuaca panas, minum selasih. Korang, terima kasih. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.